mudah kerja Nabi, yatlu alaihim ayat. Dan yang kita nak, anda semua boleh memberikan kesan yang sama kepada pendengar-pendengar, kepada mad'u kita nanti. Simple itu, jangan susah-susah. Dan pastikan setiap kali pertemuan kita, kalau kita ada usrah dan sebagainya, suasana kehangatan teringat kepada Allah, kebesaran Allah dapat kita kuiskan dalam hati orang-orang yang hadir keliling kita. Semudah itu sebenarnya. Al-ayat al-kauniyah dan al-ayat selepas daripada ini, malulah dengan orang Badui. Kalau ada di kalangan kita, kalau sila buat tazkirah sikit, tak pandai, ini tak beritahu awal, baru sekarang nak cakap. Bayangkan Badui duduk sebelah anda, dia kata, tai unta. Anda akan bersemangat untuk mengingatkan orang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-kauniyah dengan apa? Al-kauliyah. Al-kauliyah ni dia kena skill sikit. Kenalah baca Quran, tafsir dan sebagainya. Tapi kedua-duanya Nabi SAW yatlu alaihim, bacakan. Yatlu alaihim ayat. Tilawah juga, kalau kita tengok tadi saya kata tahu apa al-kauniyah tadi kan. Sekarang kita tengok contoh al-kauliyah. Nabi sendiri selepas wahyu turun, dia ajar pada sahabat, wahyu turun, dia dipastikan sahabat hafal dan sebagainya. Sekali-sekala Nabi memerlukan supaya dia pula dengar. Tadi memperdengarkan kan, yatlu membacakan. Dan Nabi sendiri, walaupun wahyu itu turun pada dia dulu, orang lain tak dapat, turun pada dia, dan dia ajar pada orang lain, sekali-sekala dia perlu orang lain membacakan untuk dia. Walaupun saya katakan alim macam mana tadi. Dan satu hari dia minta salah seorang daripada sahabat dia untuk membacakan ayat. Sahabat tadi malu lah kan, ya Rasulullah, ayat ni semua diturunkan pada engkau, takkan nak suruh aku baca balik? Dia suruh sahabat teruskan baca. Dan bila sahabat tadi memilih mana-mana ayat dan sampai kepada ayat surah An-Nisa 41 ini, fakaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Tiba-tiba Nabi menitiskan air mata, seolah-olah ayat itu baru didengar pada hari itu. Sedangkan dia sendiri yang dapat daripada Jibril, dia sendiri yang sampaikan kepada orang lain. Tapi bila dibacakan kepada dia, dan bagaimanakah fakaifa, dan bagaimanakah keadaan orang-orang kafir pada hari akhir kelak apabila kami datang, ji'na min kulli ummatin, ada wakil-wakil yang akan menjadi saksi. Dan seolah-olah Nabi merasakan bahawa setiap umat itu ada rasul yang dihantarkan, dan bagi dia, umat dia yang ramai ini dan akhir zaman ini, dia merasakan dia akan mewakili umat itu. Dan kemudiannya apabila kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, iaitu Rasul, mereka menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Dan kami juga datangkan engkau, wahai Muhammad, sebagai saksi terhadap umatmu. Termasuk kita pada hari ini, seolah Nabi akan, ya Allah, aku telah sampaikan kepada pelajar-pelajar CUCMS dakwah dan risalah ini. Seolah-olah macam itulah. Sebab Nabi akan menjadi saksi kepada kita, kerana dia telah sampaikan kepada sahabat-sahabat kepada tabi'in, pada ulama-ulama pada hari ini. Dan kita mendengar ayat-ayat yang kita baca pada hari ini, Nabi akan mengatakan, ya Allah, aku telah menyampaikan kepada umatku, aku menjadi saksi kepada mereka. Dan kalau mereka melaksanakan perintah-perintahnya, inilah umatku. Dan kalau mereka melanggar perintah-perintah, inilah umatku yang degil. Seolah dia menjadi saksi terhadap kita. Dan bila sampai ke situ, Nabi yang telah ditugaskan sebagai seorang Rasul itu mendengar ayat itu, menitiskan air mata, seolah-olah ayat ini baru turun pada. Jadi ini contoh saya katakan tilawah al-ayah al-qauliyah. Dan sebab tu hari-hari, masa seminggu ke dalam bagi hari-hari kita kena baca sekurang-kurangnya 1 juzuk Al-Quran, baru kita jadi mantap. Kalau setakat baca sudua muka surat 3 musukan, ya, sentuh iman tapi tidak mantap. Kita nak lahirkan sampai ke peringkat bila anda bekerja besok, sibuk macam mana pun, anda mampu untuk membaca satu hari 1 juzuk. Siapa yang tak boleh baca 1 hari juzuk, kena bertaubat lah hari ini. Terakhir seorang kata astagfirullahaladzim, yang lain ish. Tapi dia berlaku berperingkat-peringkat kan. Peringkat-peringkat umur pun dah 58 kan, umur pun dah 60 kan, tak buat-buat juga. Itu bila nak buat. Jadi maknanya ini saya kata kualiti yang kita nak. Tapi walau macam mana pun sibuk cuba juga. Dan tegasan inilah saya katakan tilawah ini sangat penting. Saya bawa satu hadis dhaif pula supaya menyempurnakan tilawah ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innal baital ladzi yutla fihi kitabullah ittasa'a bi ahli. Rumah yang dibacakan dalamnya Al-Quran
maka ahli dalam rumah tadi akan rasa lapang. Rumah yang kalau di dalamnya dibacakan Al-Quran. Rumah kita kalau tak baca Al-Quran, orang dalam rumah terus sempit, lemas je, boring, menyampah je. Walaupun rumah tu 4 bilik, 9 bilik air. Dia rasa sempit di rumah tu. Sebab itu tidak dibacakan. Ittasa'a bi ahli, lapang, wa kathura khairu, dan banyak kebaikan-kebaikan dalam rumah tu. Katakan bapa boleh aircon sebiji, potong 9. Bapa ambil satu, mak satu, yang lain 7 orang anak ambil satu, potong 9 sebiji apple. Itu yang dimampu. Barakah dan seronok dengan itu. Walaupun sikit tapi rasa apa? Banyak. Wa kathura khairu wa kharajat minhu syayatin, dan syaitan akan keluar daripada rumah dia, tak sanggup untuk duduk rumah tu. Wa hadaratul malaika, dan malaikat akan duduk dalam rumah dia. 4 benda yang ada. Yang pertama, lapang rumah dia. Yang kedua, barakah, banyak kebaikan dia, barakah dia gandakan. Yang ketiga, syaitan keluar daripada rumah tu. Dan yang keempat, malaikat masuk. Dan sebaliknya, wa innal baital ladzi la yutla fihi kitab, dan rumah yang kalau tidak dibacakan dalamnya kitab Allah, dhaqa bi ahli, sempit ahli rumah itu. Okey, dhaqa bi ahli, sempit. Dan yang kedua, wa qalla khairuhu, dan sikit pula dia punya apa? Kebaikan dia. Dan yang ketiganya, wa kharajat minhu malaikah, malaikat tak nak duduk dalam rumah dia. Wa hadaratu syayatin, dan syaitan akan duduk rumah. Opposite dia kalau yang tadi. Ini contoh tilawah sangat penting. Sama ada al-qawniyah ataupun al-qawniyah. Saya membenarkan sebarang soalan, walaupun biasanya Q&A kat ujung, tapi biarlah anda bercakap juga. Tidaklah saya seorang bercakap. Dalam siang tadi dah dengar penceramah beriti, siang hari malam-malam kena lagi ustaz pula beriti. Anda dibenarkan bercakap, bertanya. Kita very friendly punya. Ada siapa-siapa nak soalan? Tilawah, banyak hadis saja Quran yang lain, tapi untuk malam ini penanaman yang saya cuba lakukan ialah tilawah supaya hidup. Saya malam dipahamkan kelas saya mula pukul 8, pukul 9 kan. Tadi saya dapat pegang mic ni pukul 8.16. So saya boleh cover ya. Boleh jamak. Boleh jamak. Kasar tak boleh, kasar pendek. Kasar mengingatkan kelas. Apa beza tilawah dan qiraah tadi? Okey. Kalau tilawah ini, dia adalah merupakan seolah-olah benda itu baru diperkenalkan, baru ditunjukkan, dan manusia mendengarnya secara spontan. Tilawah. Tapi kalau al-qiraah atau iqra', dia adalah merupakan pengamatan, pengkajian yang memerlukan kepada pemikiran dan research, dan kita kata basirah, dia pecah daripada dua. Jadi ketika kita kata iqra', dia bukan hanya baca teks yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu baca, tapi dia lebih daripada itu, termasuk apa, kajian, pemikiran yang kita katakan akhirnya jadi research berdasarkan kepada angka-angka dan sebagainya. Itu al-qiraah. Tetapi kalau at-tilawah, dia cuma kita mendengar. Orang sebut pasal kaun, dia sebut pasal, kita tengok terus dapat tangkap, klik terus dapat tangkap. Sama ada kita baca Quran terus dapat tangkap. Itu dia panggil at-tilawah. Dia lebih cepat. Al-qiraah ni memerlukan kepada kajian, pemikiran, intelijen dan sebagainya. Untuk berkenalan dengan Allah dalam peringkat yang tinggi, sebab dia dikatakan iqra'. Tapi untuk berkenalan dengan Allah dalam peringkat yang mudah, kita katakan dengan mengatakan al-kauniyah, yang kita katakan macam badu juga. Tilawah dengan al-qiraah, pembacaan yang dalam. Baik. Yang kedua ni ialah tazkiyah, membersihkan. Banyak kita dengar kisah-kisah bagaimana Nabi SAW membersihkan sahabat-sahabatnya, membersihkan hati, membersihkan jiwa, menjernihkan hati, menjernihkan jiwa. Banyak bicara-bicara kat situ. Kalau yang ni saya ambil ayat di surah Al-An'am kan, dahsyatnya ilmu Allah. Saja kalau kita nak bersihkan hati kita, dan kita boleh jadikan bahan tazkirah ketika kita nak mentazkiyahkan. Tazkirah peringatan ya, tazkiyah membersihkan, pembersihan. Bila kita cakap macam contohnya, kalau ayat ini mengatakan wa ma tasqutu min gharaqatin, kalau kita kata besarnya, hebatnya ilmu Allah SWT ini, wa ma tasqutu min, tidak gugur sehelai daun.
illa ya'lamu, melainkan Allah akan tahu peristiwa gugurnya daun kering itu. Wala habbatin, walaupun sebiji benih yang jatuh ataupun daripada bunga yang jatuh sebiji tu, habbah sebiji satu benih jatuh dalam keadaan gelap di atas muka bumi ini pun Allah SWT apa? Tahu peristiwa jatuhnya sebiji itu. Wala rabbin, tidaklah dalam keadaan apa? Basah, wala yabisin, lembab kering, illa fi kitabin. Malah peristiwa itu semua dalam ilmu dan perbendaharaan Allah SWT. Kalau kita nak ceritakan pada nak menyentuh pembersihan tadi. Maknanya cuba bayang daun kering jatuh. Apa kemungkinan berlaku pada, kalau kita belajar ni, kemungkinan pada daun itu atas kering, bawah basah. Betul? Ataupun atas kering, bawah kering. Kemudian yang dua lagi, atas basah, bawah Basah. atas basah, bawah kering pula. Ini kemungkinan. Peristiwa salah satu daripada empat itu dalam jutaan daun yang gugur sepanjang malam, sepanjang zaman ini, peristiwa itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu Allah, perbendaharaan Allah. Maka kita akan kata, saya ni siapa? Ilmu saya ni apa? Rahsia dalam hati dan lintas ini, contoh yang saya katakan, bagaimana kita nak membersihkan hati. Kalau kita ini sombong, kalau kita ini bongkar, kalau kita menyembunyikan aib kita, memang kita akan menyembunyikan aib kita. Tapi sebenarnya Allah tahu apa yang berlaku. Kita tidak boleh sembunyi lintasan kita, lintasan yang berlaku dalam diri anda sebenarnya. Ustaz tak penat-penat bercakap kita nak berhenti dapur berapa ni. Ya Allah, tadi siang pula aku buka tadi sikit, tak sempat makan lagi bagi puasa tadi. Lintasan-lintasan itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Next time tak buka lagi tu. Lintasan-lintasan semua diketahui oleh Allah SWT. Dan bila kita kata Nabi membersihkan hati manusia ini, Nabi membersih. Dan kita juga pastikan bahawa peristiwa suasana membersihkan ini mesti berlaku dalam rumah kita, berlaku dalam diri kita dengan teman-teman kita di tempat kerja kita. Proses tazkiyah mesti berlaku, dan banyak bicara-bicaranya tentang yang. Dan saya melompat kepada yang ketiga. Tadi kita apa? Yatlu alaihim ayatihi, tilawah. Yang kedua wa yuzakkihim, maksudnya apa? Tazkiyah. Dan yang ketiga wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajar. Okey, bila kita cakap pasal ta'lim ini, mengajar ini, saya memetik ayat surah Al-Fatir ayat 28. Ayat ini biasa ditulis-tulis kat dinding-dinding, biasa dalam frame-frame tu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, innallaha azizun ghafur. Sebenarnya yang menaruh bimbang, yang merasa takut, dalam braket melanggar perintah Allah itu tak bisa letak terjemah tak. Sebenarnya kat sini tak disebut. Innama yakhshallah, sesungguhnya yang takut kepada Allah, min ibadihi, di kalangan hamba-hambanya, ulama. Maka timbul persoalan, siapakah ulama? Maknanya yang hanya takut pada Allah, ulama. Ulama dia takut Allah. Kalau kita tak faham, kita kata ustaz yang takut Allah. Sebab ustaz ulama, yang doktor-doktor, profesor yang bidang sains, bidang kedokteran ini bukan ulama, bukan ulama biasa. Jadi mereka ni tak takut Allah. Betul ke macam tu? Maka Imam Ibn Taymiyah menghuraikan definisi ulama ini, yang dikaitkan perkataan yakhsha, takut pada Allah. Yang hanya pandai takut pada Allah, yang reti takut pada Allah di kalangan hamba-Nya ialah para ulama. Maka Imam Taymiyah meletakkan definisi ulama ini terbagi pada tiga. Barangkali saya pernah sebutkan dulu. Alimun billah wa alimun bi awamirihi wa nawahihi, iaitu orang yang kenal Allah. Kalau kita ini boleh kenal Allah, sifat-sifat Allah, tahu tentang Allah ini, tidak boleh begini, tidak boleh, kenal Allah dan hadir dan duduk dalam keadaan merasakan kehadiran Allah, duduk dalam keadaan merasakan yang Allah sedang melihat kita, merasakan yang Allah sedang mendengar kita, yang merasakan Allah tahu hal kita. Alimun billah, orang ini adalah kenal Allah, dan dia juga adalah alimun bi awamirihi wa nawahihi, dia kenal hukum hakam. Ini kategori yang pertama. Ulama kategori yang pertama disebut Ibn Taymiyah, iaitu dia kenal Allah dan tahu dan semua hukum perintah dan larangan.
Okay, ulama kategori kedua, Imam Taimiyah kata